بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah sesuatu puak dari kaum lelaki mencemuh dan merendah-rendahkan puak lelaki yang lain, kerana harus puak yang dicemu itu lebih baik daripada mereka. Dan janganlah pula sesuatu puak dari kaum perempuan mencemuh dan merendah-rendahkan puak perempuan yang lain, kerana harus puak yang dicemu itu lebih baik daripada mereka. Dan janganlah sesetengah kamu mengatakan keaiban sesetengah yang lain. Dan janganlah pula kamu panggil-memanggil antara satu dengan yang lain dengan gelaran yang buruk. Larangan-larangan tersebut menyebabkan orang-orang yang melakukannya menjadi fasik. Maka amatlah buruknya sebutan nama fasik kepada seseorang sesudah ia beriman. Dan ingatlah, sesiapa yang tidak bertaubat daripada perbuatan fasiknya, maka merekalah orang-orang yang zalim. Surah Al-Hujurat ayat 11. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Apa khabar sedang penonton setia anda Mushkil? Di sini ada jawapannya. Kita bersiaran dari studio IBC Angkasa Puri Kuala Lumpur. Terima kasih atas tontonan anda. Saya mengharapkan walau di mana jua anda semua berada, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sihat walafiat, dirahmati dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur pada hari ini anda Mushkil kembali bersiaran untuk kita sama-sama membicarakan satu topik yang cukup penting, iaitu hadis sahih versus hadis palsu. Hadis sahih versus hadis palsu. Dan sebagaimana biasa, kita tampilkan, kita bawakan ke studio bintang ilmuwan, iaitu yang berusaha Dr. Zulhilmi bin Muhammad Nur selaku pensyarah Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah Universiti Sains Islam Malaysia USIM. Assalamualaikum Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat datang ke Anda Mushkil. Alhamdulillah, terima kasih. Kali pertama digandingkan kita. Baik, bila berbicara tentang hadis sahih versus hadis palsu ni Doktor, semestinya mungkin ada dalam kalangan sahabat dan juga penonton kita yang ingin mengajukan soalan dan juga kemusykilan. Kita alu-alukan, ya, anda boleh hantarkan menerusi talian yang tertera di kaca TV anda, atau paling mudah tinggalkan soalan anda, ajukan menerusi ruangan komen di poster Facebook TV Jakim. Dan jangan lupa yang menonton menerusi FB Live, tekan butang kongsi. Sama-sama kita bantu sebar luaskan. Mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Baik. Sebagai mukadimah, Doktor, bila sebut tentang hadis sahih versus hadis palsu, yang kita tahu di negara kita khususnya mungkin ada beberapa kali berlaku polemik demi polemik dan benda tu berlaku sampai sekarang. Ya. Jadi mungkin sebagai mukadimah pencerahan awal, Doktor, mungkin ada sesuatu yang ingin diperkatakan, Doktor. Okey, terima kasih kepada saudara Anas. Bismillah, walhamdulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Para penonton yang berkata Allah Subhanahu wa taala sekalian,
kita membincangkan tentang salah satu sumber daripada sumber agama, iaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu kedudukannya, kita tahu peranan sunnah ataupun hadis dalam Islam. Kita tahu akan kewajipan ataupun banyak ulama membicarakan tentang kewajipan Muslim terhadap hadis ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya mana yang telah dikariskan oleh Profesor Dr. Yusuf Qaradawi dalam kitabnya yang masyhur Kaifa Nata'amal Ma'a Sunnah Nabawiyah, menyatakan bahawa ada 3 perkara asas bila kita ataupun langkah asas bila kita nak menggunakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Yang pertamanya mesti memastikan kewujudan dan kesahihan hadis sebelum kita menggunakan. Bila kita dah lepas proses yang pertama, maka yang kedua kita mesti memastikan bahawa kefahaman kita, huraian kita terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu huraian yang tepat, tidak bersalahan, tidak menyeleweng. Dan yang ketiga, kata Profesor Dr. Yusuf Qaradawi, kita memastikan tiada pertentangan antara nas, antara hadis dengan hadis dan sebagainya. Kalau ini yang kita lihat, langkah-langkah antara pesanan ilmuwan yang ada berdasarkan kepada, ini bukan idea beliau semata-mata tetapi dicongkil, diambil daripada sumber-sumber, kata-kata para ulama, kata-kata imam-imam besar, Imam Bukhari, Imam Muslim, syair dan sebagainya. Ini dia situasi dan perkara yang sepatutnya kita lakukan. Tetapi adakah suasana sekarang, masyarakat sekarang ataupun orang-orang yang menyampaikan agama melaksanakannya? Kalau betul mereka sudah pun melaksanakan langkah-langkah ini, insya-Allah kita mampu untuk menyelesaikan banyak masalah. Baik, insya-Allah tu sebagai satu mukadimah awal, Doktor, untuk kita sama-sama kongsikan tentang hadis sahih versus hadis palsu. Doktor, kita dah pun ada sahabat yang menanti di talian pertama pada petang hari ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moderator Anas dan juga doktor, saya Umar Abdul Majid dari Felda Sini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum doktor dan tuan moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Cik Umar. Soalan saya begini doktor ya. Doktor, ini kan kebanyakanlah dalam masyarakat kita ini yang berlaku sekarang ini. Mereka ini kadang-kadang mengatakan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak lakukan semasa hidup itu perkara yang bid'ah. Dan bid'ah ini macam-macam, semua orang kata bila Nabi tak buat itu, kita buat, itu memang perkara bid'ah. Jadi soalan saya doktor, apakah hadis palsu ini juga terlibat, boleh dikategorikan sebagai yang dikatakan bid'ah ke atau bagaimana? Ini doktor, sudah kita fahamlah hadis yang sahih itu memang dah sahih dah. Hadis palsu ni adakah sama macam yang dikatakan sebagai apa yang dikatakan sebagai bid'ah, perkara bid'ah yang kita lakukan itu adalah hadis palsu, apa terlibat, tergolong dalam hadis palsu ini? Itu soalan saya doktor dan tuan moderator. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Umar atas soalan berkenaan dengan hal yang disebutkan, didefinisikan sebagai bid'ah, doktor, dan juga hal yang adakah yang tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dilakukan oleh generasi yang kemudian selepas itu juga dianggap sebagai bid'ah, doktor. Okey, terima kasih kepada saudara tuan Tuan Omar dan juga kepada moderator kita Saudara Anas. Yang saya faham melalui soalan ni iaitu, adakah bila kita melaksanakan ataupun ada orang yang mengamalkan sesuatu bersumberkan hadis palsu, maka dia dianggap sebagai melakukan bid'ah? Kita kena faham bahawa amal agama ini bukan hanya bersumberkan kepada hadis. Sebab kita pun tahu kan sumber agama itu Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Jadi ada amal yang bukan kita kata bukan diambil seterus-terus daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin dia amalan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mungkin juga dia amalan ulama-ulama ya, hasil pengalaman mereka. Jadi untuk kita pukul rata semua amalan yang bersumberkan hadis palsu sebagai suatu bid'ah itu agak
agak besar sebenarnya. Keterlaluan. Agak keterlaluan. Cuma kita boleh nyatakan bahawa sebarang amalan yang bersumberkan hadis palsu, ia adalah bukan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebarang amalan yang sumbernya dalilnya hadis palsu, maka dia satu pendustaan. Ya, kalau seseorang itu menyebarkan amalan itu dengan bersumberkan hadis palsu, maka dia menyebarkan sesuatu yang palsu. Itu agak besar. Ya, dosa orang yang menyebarkan hadis palsu, seperti mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man haddatsa anni man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Sesiapa yang berdusta secara sengaja kepadaku, ke atasku, maka dia menempah tempatnya dalam neraka. Sesiapa yang menyampaikan hadis yura annahu kadhib, dia tahu hadis itu dusta, maka dia salah seorang pendusta, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang mampulah kita katakan bahawa apa-apa amalan kita kena pastikanlah sumbernya agar kita benar-benar tidak melakukan sesuatu yang bersalahan dengan perintah ataupun larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan terjawab soalan sahabat kita bertanya. Dan berikutnya doktor, kita ingin raikan lagi sahabat pemanggil yang berikutnya. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dayana dan doktor. Okey, saya Ismail. Soalan saya petang ni tanya doktor. Apakah dengan kita menyebarkan hadis-hadis palsu ini tergolong dalam golongan orang-orang pelampau dalam agama? Kerana ianya boleh menyesatkan akidah seluruh umat Islam. Itu soalan saya petang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Ismail bertanya tentang adakah label pelampau agama itu sesuai untuk orang yang suka menyebarkan ini, yang melibatkan terutamanya akidah dan sebagainya, doktor. Ya. Terutama sekali kita kena tahu bahawa hukum menyebarkan hadis palsu merupakan dosa besar. Ya. Itu bagi sesiapa yang menyebarkan hadis palsu tanpa ada i'tiqad ataupun perasaan okey, tak salah. Tapi sesiapa yang menyebarkan hadis palsu dengan i'tiqad, dengan keyakinan bahawa tak salah, itu hampir membawa kepada keluar daripada agama. Ya. Seseorang yang menyebarkan hadis palsu secara sengaja, kita nak anggap dia sebagai pelampau. Mungkin istilah itu istilah yang baru kot. Sebab bagi ulama, mereka, contohnya Imam Ibn Hajar menyatakan bahawa ittafaqa al-ulama, ulama berittifaq bahawa menyebarkan hadis palsu merupakan salah satu dosa besar yang amat besar. Ya, sebab dosa besar pun dia ada peringkat-peringkatnya, ada tahap-tahapnya. Kerana berdusta ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam juga adalah berdusta ke atas Allah Subhanahu wa taala, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan agama daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita nak katakan pelampau, itu ikut istilah kita lah, istilah masing-masing lah. Ya, nampak ekstrim sikit lah tu. Tapi memang agak melampau lah. Kan? Kalau ialah Rasulullah SAW tak kata, dia kata. Rasulullah SAW tak suruh, dia pula suruh. Dia macam cuba nak mengatasi, mengatasi apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Kalaulah perkataan pelampau itu sesuai untuk menakutkan, saya rasa tak salah kot. Tapi kalau pelampau tu membawa makna yang lain, makna yang di luar daripada mencipta hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita carilah perkataan-perkataan yang lebih sesuai. Mungkin ada faktor yang menyebabkan disuka ataupun gemar untuk menyebarkan ataupun mereka-reka hadis dan sebagainya. Itu mungkin kita akan bincangkan selepas ini, doktor. Kita nak raikan terlebih dahulu sahabat kita yang bertanya soalan yang dihantar menerusi Facebook. Baik, di paparan skrin kepada kita kali ini kita ada Dr. Nur Dahlia Biru bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah ciri-ciri hadis sahih dan hadis palsu? Adakah seseorang itu berdosa jika amal ibadahnya berpegang dengan hadis palsu? Mohon pencerahan. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada yang bertanya. Ciri-ciri hadis sahih, seumpama yang dinyatakan oleh ulama, syarat kepada hadis sahih ini ada 5. Yang pertama, bersambung sanad. Yang kedua, perawinya adil. Adil pula ada sifat-sifat seseorang itu yang boleh disifatkan sebagai seorang yang adil. Ya.
Yang pertama bersambung sanad, yang kedua perawi yang adil, yang ketiga perawi yang kuat sempurna hafalannya, yang keempat tiada percanggahan, dan yang kelima tiada kecacatan yang merosakkan. Itu dia 5 syarat hadis sahih. Apabila kelima-lima ini dipunyai oleh sesuatu hadis, maka ulama menghukumkannya sebagai hadis yang sahih. Jika salah satu tiada, maka dia menjadi hadis yang dhaif, terputus sanad dan sebagainya. Itu kita boleh lihat secara lebih lanjut bila kita mendalami ilmu mustalahul hadis. Itu satu ilmu yang agak tersusun, yang ulama susun demi semata-mata untuk membezakan antara hadis sahih dan juga hadis yang dhaif. Hadis palsu pula, kita sendiri sebagai orang yang awam, mungkin tak mampu nak melihat hanya dengan pembacaan, hanya dengan kita membaca ni palsu, yang ni sahih. Itu bukan kemampuan kita lah, itu kemampuan imam kibar, para ulama yang besar, yang senior. Cuma ulama meletakkan ciri-cirinya yang agak banyak. Ciri-ciri yang dimiliki oleh para perawi, ciri-ciri yang dimiliki oleh lafaz hadis tersebut. Antaranya dalam rantaian perawi ada terdapat pendusta, pemalsu hadis. Dia sendiri mengaku, banyak kisah-kisah orang-orang yang memalsukan hadis mengaku bahawa dia mencipta hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun dari sudut isinya, contohnya dia bertentangan dengan Al-Quranul Karim, dia bertentangan dengan ijma' ulama, dia bertentangan dengan hadis yang sahih. Itu adalah faktor-faktor ataupun ciri-ciri sesuatu hadis. Begitu. InsyaAllah, tabarakallah. Mudah-mudahan terjawab soalan sahabat kita yang bertanya, dan mudah-mudahan kita lebih berhati-hati, doktor, dalam kita menilai ataupun mengguna pakai hadis-hadis yang mungkin berlega-lega di sekeliling kita, insyaAllah. Baik, doktor, dan juga sidang penonton, banyak lagi akan kita kongsikan untuk hadis sahih versus hadis palsu. Kita berjeda seketika, terus setia menonton Ada Muskil. Di sini ada jawapannya kembali selepas ini. Menuntut ilmu merupakan kewajipan dan tuntutan terhadap setiap insan. Ini kerana ilmu merupakan kayu ukur dalam kehidupan kita dalam menentukan sama ada perkara tersebut baik ataupun tidak. Selain itu, Allah Subhanahu Wa Taala juga akan mengangkat orang-orang yang berilmu dengan beberapa darjat berdasarkan firman-Nya yang bermaksud supaya Allah Subhanahu Wa Taala meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan agama daripada kalangan kamu dengan beberapa darjat. Surah Al-Mujadalah ayat 11. Terdapat banyak kelebihan bagi mereka yang menuntut ilmu yang dinyatakan dalam hadis Nabi, antaranya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memudahkan baginya jalan untuk ke syurga. Tidaklah satu kumpulan berkumpul di dalam sebuah rumah di antara rumah-rumah Allah membaca kitab Allah, yakni Al-Quran, dan mempelajarinya sesama mereka, melainkan akan turun kepada mereka sakinah, yakni ketenangan, diliputi ke atas mereka rahmat dan dinaungi oleh malaikat, serta Allah Subhanahu Wa Taala akan menyebut mereka pada malaikat yang berada di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Islam merupakan agama yang amat mementingkan dan menggalakkan umatnya menuntut ilmu. Bahkan Al-Quran telah memainkan peranan yang cukup penting dalam pembinaan tamadun Islam agar umatnya terus belajar dan belajar serta sering menyelidik sesuatu perkara. Setiap ciptaan Allah itu sangat luas serta memerlukan kajian yang mendalam. Penguasaan ilmu adalah amat dituntut oleh Islam. Justru itu, Islam mewajibkan setiap umatnya, lelaki atau perempuan, untuk menuntut ilmu.
Kewajipan ini juga bertujuan supaya umat Islam itu tergolong dalam masyarakat yang cerdas dan terhindar daripada kejahilan. Banyak nas syarak yang menekankan akan kepentingan dan kelebihan menuntut ilmu. Antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang maksudnya menuntut ilmu merupakan kewajipan ke atas setiap muslim. Ilmu juga adalah penentu kehidupan dan kejayaan hidup di dunia dan di akhirat, yang tanpanya kehidupan akan menjadi terumbang-ambing dan tidak menentu. Kesimpulannya, menuntut ilmu merupakan perkara terpenting dalam proses pembesaran dan kematangan seseorang yang dapat melahirkan generasi yang berguna dan berakhlak mulia. Dalam usaha untuk merealisasikan acuan tersebut, menuntut ilmu menjadi sangat penting untuk diaplikasikan bagi memantapkan kesemua nilai murni dalam setiap diri insan. Alhamdulillah, kembali dalam Ana Mushkil. Di sini ada jawapannya. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih lagi berbicara topik hadis sahih versus hadis palsu. Dan kita masih lagi bersama yang berusaha Dr. Zulhilmi bin Muhammad Nur, pensyarah Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah Universiti Sains Islam Malaysia USIM. Dan doktor, kita telah pun menceritakan dan juga menjawab beberapa persoalan daripada sahabat kita sebentar tadi. Baik, berikutnya doktor mungkin boleh kongsikan sedikit tentang ada mungkin dalam kalangan kita yang mungkin dia niat nak berkongsi tetapi dia tidak berkelayakan, yang mudah untuk menjatuhkan hukum, yang terkadang itu hadis itu tidak palsu tetapi dia mengatakan bahawa hadis itu palsu. Jadi mungkin ada nasihat dan juga cadangan daripada doktor untuk orang yang sebegini. Terima kasih, Saudara Anas. Bismillah, walhamdulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'. Dia masalah kita bersemangat untuk berkongsi. Sama ada dari sudut berkongsi apa sahaja, juga agak membawa kepada kesan-kesan yang tertentu, ataupun dengan sewenang-wenangnya meletakkan hukum kepada sesuatu hadis. Kedua-duanya dia ada akibat dan dia ada disiplin yang tersendiri. Apabila kita nak menyebarkan sesuatu hadis yang seperti mana yang telah kita sebut pada permulaan tadi, ada langkah-langkahnya. Jangan yang sampai kepada kita terus sebarkan tanpa kita pastikan kebenarannya, maka kita, kalau dia palsu, kita telah menyebarkan sesuatu yang palsu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga dari sudut yang sama, apabila seseorang itu sewenang-wenangnya meletakkan kepalsuan, hukum palsu kepada sesuatu hadis, itu juga satu masalah yang besar, ya. Dhaif yang terlalu berat. Semua itu sebenarnya kita kena melihat kepada pandangan ulama, kepada ulama-ulama yang hidupnya dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang mengkaji, mereka yang mengikuti disiplin ilmu hadis, maka orang-orang seumpama inilah imam-imam yang telah berlalu, yang amat senior, inilah yang perlu kita rujuk dalam kita nak meletakkan sesuatu status bagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik doktor, mudah-mudahan menjadi satu panduan kepada kita. Dan berikutnya kita ada sahabat pemanggil doktor yang berikutnya di talian. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam dan Anas, Kak Iyat sini Mahayati Ismail dari Rawang. Ya, silakan Kak Iyat. Terima kasih Dai. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Doktor, saya nak tanya, saya selalu dengar tentang hadis palsu tidak boleh dibawa hujah. Masalahnya kadang kita tengok yang berhujah tu seolah macam seorang yang bijak pandai. Jadi bagi kami yang orang awam ni kadang terkeliru. Jadi bagaimana untuk kita memastikan yang apa yang kita dengar itu sebenarnya mungkin ada sedikit kekeliruan di situ. Jadi mohon pencerahan dari doktor. Terima kasih doktor. Assalamualaikum. Baik, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini juga adalah salah satu daripada perkara yang biasa sukar untuk di-clarify, ada bahasanya macam itulah. Ya, kita maklum bahawa tidak semua agamawan yang mahir dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kita kena akui. Seumpama kalau zaman dulu para ulama yang siqah, yang hadisnya hadis sahih,
bila banyak kisah bila mereka bertukar kerjaya, ada di kalangan ulama ataupun perawi hadis ini yang asalnya meriwayatkan hadis, dia jadi qadi. Ya, kerjanya untuk menghukum, meletakkan hukum. Disebabkan dia menjadi qadi, maka hadisnya menjadi lemah sebab dia sudah agak jauh dengan disiplin ilmu hadis. Itu yang berlaku pada zaman dahulu. Maka tidak mustahil ia juga berlaku pada zaman ini. Orang-orang yang memang dia bidang agama, tetapi masalah hadis adalah masalah yang agak mendalam. Ya, kita perlu bertanya, kita perlu merujuk, kita perlu mendapatkan pandangan ulama hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melihat kepada status hadis. Ya, itu yang kita maklum. Jadi pada sayalah sesiapa pun yang menyampaikan agama, para pendakwa, para asatizah, sama-samalah kita apabila kita nak mengajar, apabila kita nak menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita dah buat ulang kaji, kita dah pastikan bahawa hadis itu bukan hadis yang palsu. Kerana kita kasihan kepada masyarakat yang dahagakan ilmu, tetapi kerana kesilapan kita ataupun kerana kita nak cepat, kerana kita tak periksa teliti dengan baik, kita telah menyebarkan sesuatu yang agak sakit, kita kata, hadis-hadis yang teruk sehingga mereka berpegang, dan itu merupakan satu kesalahan dan kelalaian kita lah. Ya. Kita harapkan kita bagi masyarakat awam ni berusahalah untuk cari guru-guru yang mampu untuk menyampaikan perkara-perkara yang benar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar sallallahu alaihi wasallam. Tanggungjawab kita ataupun mereka yang menyampaikan agama, jangan mengelirukan orang. Jangan menyebabkan orang berlaku kemuskilan dan sebagainya. Kalau muskil juga kena tonton ana muskil, Doktor. Baik, berikutnya Doktor, kita ingin raikan lagi soalan menerusi sahabat Facebook kita di TV Jakim. Kita ada Jura Azli Sufian, soalan yang berikutnya. Baik. Soalannya, bagaimanakah hadis palsu ini muncul? Dan apakah kesan-kesan negatif yang berlaku akibat penyebaran hadis palsu ini? Mohon pencerahan. Terima kasih. Faktor. Okey, terima kasih. Faktor ni, dia hadis palsu ni kadang-kadang dah lama wujud. Jadi kita melihat pada faktor dulu. Ada pula faktor yang baru wujud, maka kita melihat kepada faktor semasa lah. Adapun faktor-faktor dahulu, dia kemunculan hadis palsu ini, ulama dah mengkaji bila sebenarnya kemunculan hadis palsu. Adakah sudah wujud zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun dia bermula pada zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kebanyakan ulama menyatakan bahawa dia wujud lebih kurang ketika terjadinya peristiwa pembunuhan Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Itu di antara pandangan yang ada. Kenapa? Apabila terbunuhnya, syahidnya Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, maka banyak puak-puak dalam Islam. Ada yang menyokong, ada yang nak menuntut bela, ada yang menyokong Ali radhiyallahu anhu, ada yang berkecuali. Jadi puak-puak ini, mazhab-mazhab yang ada ini cuba untuk mengukuhkan pandangan mereka. Untuk menyebabkan orang tertarik dengan kumpulan-kumpulan mereka, maka terciptalah hadis-hadis palsu ini. Antara faktor yang lain, zaman dahulu dengan sebab peribadi, dia nak rapat dengan raja, maka dia mencipta hadis yang raja suka, contohnya. Mengampulah bahasa kita, kipas-kipas. Dia nak melakukan jualannya, maka dia sebarkan hadis tentang kelebihan sesuatu. Allah, perniagaan. Itu yang ada. Apa lagi? Dia nampak, kadang-kadang niatnya baik. Dia nampak orang semakin meninggalkan Al-Quran, tak nak baca Al-Quran, maka dia pun cipta hadis-hadis tentang fadilat surah-surah dalam Al-Quran. Semua itu adalah faktor-faktor kewujudan hadis-hadis palsu. Apa soalan yang seterusnya tadi? Berkenaan dengan ciri-ciri dan kesan dan impak, kesan dia.
kesan hadis palsu ni kita boleh bahagikan kepada 4 lah. Ya. Secara ringkasnya, yang pertama kesan terhadap akidah. Ya. Kalaulah hadis palsu itu berkenaan dengan akidah, ada satu hadis palsu ya yang dicipta, sesiapa yang husnuzan, sesiapa yang baik sangkaannya terhadap batu, maka batu tadi boleh beri manfaat kepadanya. Ini satu perkara yang membawa kepada syirik. Kan? Jual batu. Jual batu. Ada pula hadis yang membicarakan bagaimana Allah mencipta zatnya. Itu satu hadis yang berat, ya, berkesan kepada akidah. Antaranya juga berkesan kepada ibadah. Kewujudan hadis-hadis palsu tentang solat. Siapa yang nak qada solat selama 70 tahun dia tertinggal, nak qada senang aja. Cari hari Jumaat Ramadan, akhir Jumaat bulan Ramadan, sembahyang 2 rakaat, selesai. Itu bertentangan dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu berkenaan dengan ibadah. Apa lagi? Akhlak. Ada hadis palsu yang mengutuk imam-imam mazhab, mengutuk kelompok-kelompok tertentu. Kalau Allah suka, Allah akan berbicara dengan Arab, bahasa Arab. Kalau Allah benci, Allah akan berbicara dengan bahasa Parsi, macam-macam. Hadis-hadis palsu yang ada. Dan juga dia boleh memberi kesan kepada masyarakat, hubungan sesama masyarakat. Bila kita lihat hadis-hadis ini tersebar dengan luas dalam masyarakat. Allah Akbar. Itu antara implikasi ataupun bahayanya penyebaran hadis palsu tersebut. Baik, doktor, berikutnya kita ingin raikan sahabat pemanggil di talian. Hello, Assalamualaikum. Hello, Waalaikumsalam. Siapa di talian? Saya Arsima dari Johor Bahru. Baik, silakan soalannya. Okey, saya nak tanya, adakah hadis dhaif dan palsu ni setaraf dan mesti ditolak secara keseluruhan? Itu saja. Terima kasih. Baik, sama-sama. Assalamualaikum. Baik, terima kasih kepada Arsima dari JB yang bertanya, adakah boleh kita menolak secara total hadis dhaif sebagai palsu? Terima kasih kepada saudari yang bertanya. Dia berkenaan dengan sama ke tidak hadis dhaif dengan palsu ni. Dia berbeza, ya. Hadis dhaif tidak seumpama hadis palsu. Cuma hadis dhaif ni dia ada banyak kategori. Cuba bayangkan, ada seorang yang baik, ya, ada seorang yang baik, tiba-tiba dia tersalah bagi maklumat. Maklumat dia beri tu salah. Dia tak menipu, tapi maklumat tu salah. Kita nak terima ke maklumat tu? Tak, kita tak terima. Tapi kita tak tuduh dia menipu. Maklumatnya tetap kita tolak. Ada pula seorang yang penipu. Dia pula bagi maklumat penipu, maka kita kata dia penipu. Tetapi hasilnya kedua-dua kita tolak. Sebab itu kita kata bahawa hadis dhaif ada yang ditolak seumpama hadis palsu. Sebab salah, tersilap. Takkan kita nak ambil perkara yang silap. Dan ada juga hadis dhaif yang tak sampai kepada kita tolak. Hadis yang ulama letakkan sebagai hadis-hadis dhaif yang ringan. Kita kena mungkin ada nanti kita belajar tentang hadis-hadis dhaif yang ringan tu, bagaimana ciri-cirinya, ya. Hadis-hadis dhaif yang ringan ini dalam perkara-perkara fadail, mengikut syarat-syarat pengamalan hadis dhaif, dia boleh diamalkan. Jadi jelas kepada kita berdasarkan kepada kenyataan ini yang diringkaskan daripada pandangan ulama, hadis dhaif dan hadis palsu itu tak sama, ya. Dan tak semestinya hadis dhaif semua kena ambil, dan juga tak semestinya hadis dhaif semua kita tolak. Kita kena lihatlah pandangan ulama, mana satu yang kita boleh ambil dan mana satu yang kita tak boleh nak berpegang dengan. Betul. Jadi secara tuntasnya untuk soalan tersebut, sebagai seorang pengkaji ataupun orang awam yang tidak berkeahlian dalam ilmu hadis, maka kita perlu mengelakkan daripada terlalu ghairah dalam kita meletakkan hukum terhadap sesuatu hadis, melainkan dengan jalan ilmu, doktor. Baik. Doktor dan juga sedang penonton, banyak lagi akan kita kongsikan untuk topik kita hadis sahih versus hadis palsu. Kita ingin berjeda sekali lagi, terus setia menonton. Ada muskil, di sini ada jawapannya kembali selepas ini. Hari ini saya nak memperkenalkan pada tonton buku yang begitu panas. Alhamdulillah, apa khabar sedang penonton sekalian? Bersama dengan saya lagi, Ustaz Muhammad Miftah bin Anwar dalam segmen Buku Jakim.
Hari ini saya nak memperkenalkan pada tuan-tuan buku yang begitu panas, kita kata, baru keluar, baru diterbitkan, baru sampai kepada kami daripada kilang, iaitu Fiqh Mazhab Syafi'i yang Mu'tamad ataupun Al-Mu'tamad Al-Fiqh Syafi'i yang dikarang oleh Prof. Dr. Muhammad Az-Zuhaili. Ia membicarakan tentang fiqh ataupun fiqh khusus dalam mazhab Syafi'i. Buku ini sebagaimana kata Prof. Dr. Muhammad Az-Zuhaili hafizahullah taala, beliau menyatakan bahawa beliau berpegang dengan qaul yang rajih dalam mazhab. Jadi maknanya dia tidaklah kata membincangkan terlampau mendalam ataupun detail. Kebiasaannya katanya beliau hanya membataskan setakat pandangan yang rajih. Ada kalanya beliau juga turut menyentuh qaul yang marjuh. Marjuh ni macam mana, yang tak berapa kuat lah, ataupun qaul yang dhaif, yakni qaul yang lemah, terutama qaul tersebut sejajar, kata beliau, dengan pandangan daripada mazhab yang lain. Itu metod, tuan-tuan boleh tengoklah, ada lebih kurang 8 metod, yang mana kata Prof. Dr. Muhammad Az-Zuhaili, beliau memulakan penulisan kitab ini, masya-Allah, di Kuwait, di negara Kuwait, dan bermula pada Jamadil Awal 1418. Bayangkan sekarang dah 1444, iaitu bersama dengan September tahun 1997. Sekarang dah tahun 2022. Masya-Allah, tabarakallah. Baik. Kemudian kitab ini juga membicarakan tentang definisi fiqh dan hukum mempelajarinya dan beberapa perkara berkaitan dengannya. Apakah itu fiqh? Definisi fiqh. Dan apakah hukum mempelajarinya? Ada yang menyatakan fardu ain, ada yang menyatakan fardu kifayah. Masya-Allah, tabarakallah. Ini dalamnya akan dibicarakan. Baik. Antara isi kandungannya lah, memang banyaklah nak cerita, daripada babut taharah. Mana-mana kitab fiqh pun akan bermulakan dengan babut taharah, bab bersuci. Kemudian pergi pada wudu, kemudian pergi pada najis, kemudian najis ma'fu an-najasatu ma'fu anhu, najis yang dimaafkan. Pergi pada salat, pergi kepada segala-galanya. Banyaklah. Cumanya masya-Allah, tabarakallah, antaranya kalau kita nak lihatlah sikit, saya nak memperkenalkan syarat-syarat sah azan. Masya-Allah, azan pun ada syarat sah rupanya. Kita ingatkan azan ni okey lah. Apa dia? Islam, berakal, memayis lelaki, perlu meninggikan suara kan. Ini di antaralah masya-Allah, tabarakallah, yang ada di dalam kitab Al-Mu'tamad. 2 jilid, tuan-tuan. Setakat ni yang kita berjaya siapkan 2 jilid. 2 jilid ni pun tak tahulah bila kita boleh habis baca. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh dapatkan di kedai buku Jakim, ataupun boleh saya layari Facebook kedai buku Jakim, ataupun boleh telefon kami di talian 03 8870 7445 atau 7446. Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan anda Mushkil. Di sini ada jawapannya para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin, insya-Allah. Kita masih lagi bersama Yang Berusaha Dr. Zulhelmi bin Muhammad Nur, pensyarah Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah USIM. Dan untuk kita membicarakan masih lagi hadis sahih versus hadis palsu. Doktor, ceritanya untuk soalan yang berikutnya kita raikan daripada sahabat Facebook kita di paparan skrin pada ketika ini. Mas Rifah Nur Jama'in bertanya, apakah hukum mengamalkan dan menyebarkan hadis palsu? Adakah kerana kurangnya ilmu pengetahuan tentang hadis menyebabkan seseorang itu mudah percaya dan tidak mengambil berat tentang status hadis, sama ada ianya hadis yang sahih ataupun hadis palsu? Bagaimanakah untuk kita menyelidiki kesahihan sesuatu hadis itu agar kita tidak beramal dengan hadis palsu? Mohon pencerahan dan perkongsian ilmu, doktor. Okey, terima kasih kepada yang bertanya. Bismillah, walhamdulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita dah bicarakan tentang hukum beramal dengan hadis palsu
kita maklumkan bahawa untuk kita jadikan hadis palsu sebagai asas kepada amalan itu, ya, semata-mata menggunakan hadis palsu, maka ia adalah sesuatu yang bertentangan dengan agama, ya. Hadis palsu sesuatu yang palsu yang disandarkan kepada Nabi SAW. Kenapa pula kita nak amalkan? Ya, kenapa pula kita nak sandarkan ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun masalah sebar, kita juga dah bicarakan, sesiapa yang mengetahui sesuatu hadis itu palsu, dia sebarkan, maka dia adalah salah seorang daripada penipu ataupun pemalsu yang ada amaran, ancaman daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita yang tak tahu, kadang-kadang kita tak tahu, kita dah sebarkan, barulah kita perasan hadis itu palsu. Maka apa yang kena pada kita? Ya, saya pun tak pastilah tentang hukuman yang sebenar, tetapi yang pastinya janganlah kita sebarkan semua perkara tanpa kita selidiki. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i kadiban ayuhaddits bi kulli ma sami'. Cukuplah seseorang itu dianggap sebagai penipu, dusta kalau dia sebarkan semua yang dia dengar. Asal sampai je nampak okey, sebar. Ya, kita kena kaji, kita kena selidik dan sebagainya. Adakah perkara ini disebabkan kurang ilmu? Ya, mungkin salah satu faktornya kurang ilmu. Mungkin juga kadang-kadang ada niat yang lain. Banyak sebenarnya kalau kita lihat faktor-faktor kemunculan hadis palsu ni. Kadang-kadang dia ada kehendak peribadinya, dia tahu, ya, tetapi dia nakkan sesuatu habuan dunia contohnya. Jadi bagaimana kita nak menyelidiki hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam zaman yang teknologi kaya dengan teknologi ini, kita boleh gunakan teknologi yang ada. Betul. Ya, tulis sahaja, type sahaja di mana-mana platform. Jakim pun ada. Jakim pun ada. Semak hadis. Apa sahaja. Kita tulis hadis yang kita kehendaki, insya-Allah. Setakat ini masih adalah. Ya. Kalau tak ada, kita carilah ilmuwan-ilmuwan yang kita yakini tentang ilmunya dan kita tanya. Itu menjadi tanggungjawab pada orang-orang yang mendalami ilmu hadis untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Itu sahaja. Mudah-mudahan terjawab soalan sahabat kita yang bertanya. Dan berikutnya doktor, banyak lagi soalan untuk kita raikan, tapi soalan yang berikutnya datang daripada sahabat Facebook kita juga. Baik, di paparan skrin kita ada Siti Zulaikha yang bertanya. Baik, saya ingin bertanya, adakah wujudnya jabatan-jabatan yang bertanggungjawab yang menguruskan perkumpulan tapisan hadis palsu, atau bukan kerana sangat bahaya sekarang para pendakwah juga ada membuat silap dalam menyampaikan hadis yang lemah atau palsu, atau wujudnya ada laman web yang mana masyarakat boleh merujuk sekiranya ingin menyemak kesahihan sesuatu hadis itu? Mungkin secara terperinci mungkin boleh dikongsikan doktor sebagai satu rujukan kepada masyarakat awam di luar sana, termasuklah saya sendirilah. Okey. Bismillah walhamdulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Kita maklumi bahawa pihak JAKIM sedang berusaha dan terus berusaha untuk menjaga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita ada portal, katanya portal e-hadis yang boleh kita merujuk hadis-hadis di dalamnya, ataupun kita boleh bertanyalah secara langsung kepada para pegawai ataupun orang-orang yang ada di JAKIM. Di KDN sendiri, Kementerian Dalam Negeri juga ada satu lajnah, ya. Lajnah dinamakan Lajnah Tahqiqul Hadis yang dianggotai oleh pakar-pakar yang mereka ini sudah pun menghasilkan, kalau tak silapnya, 2 garis panduan. Yang pertama, garis panduan penulisan teks hadis kalau tak silapnya, dan yang kedua, garis panduan semakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang boleh jadikan sebagai panduan kepada kita semua bagaimana kita nak berurusan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun laman-laman web, banyak rasanya universiti pusat pengajian tinggi yang sudah mula mengkaji, ya, web-web yang boleh kita manfaatkan dalam mencari ataupun mendapatkan maklumat tentang hadis.
kita gunakanlah ya web-web yang ada, contohnya semak hadis, kita ada JAKIM sendiri, kita juga mampu untuk, itulah yang saya katakan tadi, kita mungkin type sahaja di mana-mana saluran yang ada, insya-Allah kita akan berjumpa dengan web tersebut. Cuma kita lihat perkembangan penggunaan web ini mungkin lebih cepatlah di negara-negara Arab yang banyak web-web yang begitu kita kata sempurna ataupun menepati pencarian yang lebih luas ya. Kalau contohnya para asatizah sendiri mungkin tak jumpa maklumat tentang hadis, ada orang awam bertanya, kita rujuk para asatizah. Para asatizah pun bukan semuanya mengetahui tentang hadis Nabi SAW. Jadi mereka juga boleh menggunakan web-web yang terhasil, yang dihasilkan oleh negara-negara luar yang begitu banyak ya, untuk kita sama-sama menjaga dan juga menyebarkan hadis-hadis yang betul daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Pokok pangkalnya berbalik kepada ilmu juga, Doktor. Ya, jadi betul. Berhati-hati dalam kita membicarakan dan juga dalam kita meletakkan satu hukum tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sedar tak sedar, Doktor, dan juga sidang penonton, kita di Anda Muskil telah pun sampai ke penghujung rancangan. Jadi mungkin sebagai kesimpulan ataupun pelan tindakan akhir berkenaan dengan hadis sahih versus hadis palsu, Doktor. Okey, terima kasih Saudara Anas. Para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, sama-samalah kita sematkan dalam diri kita sebagai orang yang beriman bahawa salah satu daripada rukun iman kita beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya kita nak merealisasikan keimanan ini? Dengan kita percaya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan kita mengikut, berpegang kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berhukum dengan hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mempertahankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, serta menyebarkan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Semua ini tidak akan dapat kita laksanakan tanpa kita mampu untuk mengenal pasti mana satu yang benar-benar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mana satu pula yang palsu, yang disandarkan secara dusta ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi peranan kita sebagai orang Islam untuk memastikan bahawa segala yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kita cuba ya, kita bertanya, kita melihat pandangan ilmuwan-ilmuwan yang ada ya, agar apa sahaja yang sampai kepada kita adalah sesuatu yang sahih, yang benar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belajarlah di tempat-tempat pengajian yang ada. Kita ada pengajian di masjid dan di surau menggunakan kitab-kitab yang kita dah maklumi. Insya-Allah hadis-hadis dalam tu semuanya hadis-hadis yang boleh digunakan. Ya, kita ada pengajian Riyadhus Salihin, hadis 40, kadang-kadang tentang hadis hukum, Bahrul Mazi, Sahih Bukhari, semua pengajian-pengajian itu kita yakini dan kita begitu menghargai para ulama kita, para asatizah kita yang menyebarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya marilah sama-sama kita doakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita terus teguh mengamalkan dan memperjuangkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin, insya-Allah. Mudah-mudahan pokok pangkalnya tidak pasti, jangan kongsi. Itu perlu sama-sama kita sematkan dalam diri kita, insya-Allah. Baik, Doktor, terima kasih banyak-banyak diucapkan atas kesudian untuk berkongsi dalam Anda Muskil. Para penonton, alhamdulillah kita panjang lebar kita berbicara tentang hadis sahih dan juga hadis palsu. Jadi kita mudah-mudahan apa yang kita dengar dapat kita sama-sama amalkan dan juga sampaikan. Anda Muskil akan berhenti di sini. Kita akan sambung lagi, insya-Allah, pada siri yang akan datang. Sehingga berjumpa lagi. Sekian, aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.